Tuan-tuan yang mulia, satu perkara yang telah difahamkan dengan penuh sungguh-sungguh di dalam Al-Quran dan Hadis, bahawa seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama tanpa melakukan dakwah kepada agama. Tanpa dakwah, seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama. Nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala dan tasbit, yakni pengukuhan kaki ataupun istiqamah dalam agama. Dua perkara ni, nusrah ghaibiyah dan istiqamah dalam agama. Dua-dua perkara ni, untuk dapat dua-dua perkara ini disyaratkan kena ada dakwah. Jika orang Islam meninggalkan dakwah infradi, maka akan datang keadaan yang mana umat Islam sendiri akan tinggalkan agama mereka. Atau dia akan kata, ni ada undang-undang baru yang menyebabkan kami tak dapat amalkan agama. Dia akan kata, dia akan bagi alasan, kami tak dapat amalkan agama kerana kerajaan tak benarkan. Melawan masyarakat untuk mengamalkan agama. Ulama menulis bahawa ada iman para atqiya, iman para sufi, iman para abdal, dan iman wa awam. Mereka kesan daripada meninggalkan dakwah, mereka akan meletakkan, mengkategorikan iman kepada kategori-kategori, dan mereka akan membagi alasan bahawa ini iman bukan tahap iman kami orang awam, tahap iman kami amalkan agama setakat ni saja. Ini amal lebih pada ni, ini bukan ni untuk orang ulama, untuk orang yang bertakwa, untuk para wali. Ini agama para wali. Agama Islam telah, sebagaimana telah membersihkan dan menjauhkan umat Islam dari segi akidah mereka, menjauhkan mereka daripada penyembahan berhala. Begitulah juga Islam telah memisahkan umat Islam daripada cara orang bukan Islam dari segi muamalah dan muasyarah mereka. Dua-dua sama penting. Berdasarkan sirah Nabi, pandangan Nabi, dua-dua sama penting. Sebagaimana penting untuk umat Islam membersihkan akidah mereka daripada
berhala-berhala daripada ghairullah. Begitu juga pentingnya umat Islam untuk membersihkan muasyarah mereka, cara hidup mereka dan muamalat mereka daripada cara bukan Islam. Maulana Badrul Alam Mardi rahmatullah alaih tulis dalam terjemahan sunnah. Badrul Alam Mirti, seorang alim, dia tulis dalam kitabnya terjemahan sunnah. Iman yang dituntut, yang matlub, yang dituntut untuk umat ini hasilkan melalui dakwah. Iman itu tak akan dapat dihasilkan tanpa dakwah. Aku boleh bersumpah dalam perkara ini. Siapa yang tak percaya, baca ayat ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Quran telah memauqufkan, menggantungkan kesempurnaan iman pada amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Yang iman, tahap kesempurnaan dalam iman tidak akan terhasil tanpa amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi dalam ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu orang mukmin hendaklah mestilah menjauhkan dirinya daripada penyembahan berhala, begitulah juga pentingnya setiap orang Islam dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahawa penting bagi seorang Islam dalam menyempurnakan hajat dan keperluan harian dia kena menjauhkan cara orang bukan Islam. Jangan sikit pun ambil cara orang bukan Islam. Perkara ni saya nak bagi penekanan supaya kita semua faham. Sahabat, bila sahabat lihat orang kafir, satu kisah berkaitan dengan perkara ni. Orang kafir bila mereka sesat dalam peperangan, mereka akan gantung pedang mereka di sebuah pokok. Mereka gantung pedang mereka di dahan pokok. Mudah, selamat, senang. Maka sahabat-sahabat tengok ni cara yang bagus. Maka sahabat fikir kita pun buat macam tu lah. Tapi mereka minta izin Nabi dahulu. Mereka beritahu Nabi, kami lihat orang musyrikin, orang kafir ni, lepas mereka berperang, mereka akan sangkut, gantung pedang-pedang mereka pada dahan pokok. Boleh tak kami buat macam tu juga, macam mereka buat? Cuba kita tengok betul-betul, tuan-tuan mulia. Menggantung pedang di dahan pokok selepas berperang, ini cara orang musyrik pada zaman tersebut. Tengok apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata ni bukan cara kita. Nabi menjawab, permintaan kamu ini adalah sama dengan permintaan Bani Israel yang telah minta daripada Musa alaihissalam untuk sembah anak lembu, sebagaimana Samiri telah buat, yang telah dibuat oleh Samiri. Permintaan kamu nak gantung pedang lepas perang di dahan pokok sebagaimana orang musyrik buat. Permintaan kamu ni sama permintaan Bani Israel bila mereka kata pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami Tuhan berhala yang kami boleh sembah sebagaimana mereka ada berhala. Mereka minta izin daripada Nabi Musa untuk sembah patung anak lembu, patung lembu. Iswak. Ya, awaskan dulu. Ni mana orang PA? Boleh pindah sana? Atau orang perlahankan atau pindah sana? Suara mengganggu. इसको स्लो कर लो थोड़ा. Perlahankan atau pindah tempat ni. Saya bagi contoh ni pada tuan-tuan.
supaya saya pertama sekali, supaya saya berfikir dalam amalan saya, dalam urusan saya, keperluan saya. Banyak mana saya buat, saya laksanakan urusan harian saya, menyempurnakan keperluan saya ikut cara bukan Islam, bukan cara Nabi SAW. Ini pertanyaan pertama setiap orang beriman kena tanya diri dia. Inilah pertanyaan iman bagi setiap orang beriman. Setiap daripada kita kena tengok sejauh mana hari ini dalam amalan harian kita, dalam pekerjaan harian kita, urusan harian kita, kita tak ikut cara bukan Islam. Tahap agama akan jatuh dan akan menjadi sebab, mizaj ini akan menjadi sebab kita meninggalkan sunnah. Ini pun boleh, ini pun boleh, ini tak apa, harus. Ini pun harus. Benda yang harus kita kena tinggalkan supaya ada pembatas di antara kita dengan benda yang haram. Benda yang harus tak boleh dijadikan mi'yar dalam Islam. Mi'yar dalam agama, kesempurnaan dalam agama hanyalah ittiba' sunnah. Dan setiap perkara, setiap urusan, kita kena usaha dan cuba ittiba' sunnah. Bukan kita ikut mana yang harus. Ni harus, okey boleh buat. Yang ni harus, okey boleh buat. Ni tak apa, sunat je. Ini akan rosakkan agama kita, membawa kita makin jauh daripada sunnah. Kalau perkara-perkara yang bertentangan sunnah ni yang kita tidak ingkar dan kita tak nafikan, tolak, maka tahap iman kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau kita tidak menolak, menafikan dan mengingkari sesuatu amalan dalam muasyarah kita yang bertentangan dengan sunnah. Kalau tuan-tuan tak tegur, tuan-tuan tak larang, tak halang daripada kemungkaran tersebut, maka Allah akan cabutkan dalam diri kamu kekuatan untuk menghindari daripada kemungkaran tersebut. Tuan-tuan faham? Jadi suatu kemungkaran yang sedang berlaku dalam muasyarah, cara hidup orang Islam, kita nampak benda tu dan kita tak tegur, tak tahan, tak larang, tak fahamkan mereka, maka kita yang tak melakukan nahi anil munkar ini, Allah Ta'ala akan cabut dalam diri kita kekuatan untuk menghindari daripada kemungkaran tersebut. Kita pun lama-lama akan terjebak dengan kemungkaran itu. Ini satu kaedah asas yang penting kita kena faham. Ini saya ambil daripada Malfuzat Hazrat Tanwi rahmatullah alaih. Hazrat Maulana Ashraf Tanwi sangat-sangat memberi penekanan atas perkara ni. Apa-apa kebaikan yang kamu tak mampu buat, kamu kena dakwah umat manusia kepada kebaikan tersebut supaya Allah bagi kekuatan dalam diri kami untuk buat kebaikan tersebut. Dan kemungkaran yang kamu tak dapat nak tinggalkan, kamu kena larang orang buat daripada kemungkaran tadi supaya Allah bagi kekuatan dalam diri kamu untuk tinggalkan kemungkaran tersebut. Asas bagi segala usaha kita, pergerakan kita, gash dan mesyuarat kita, satu perkara saja: amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini asas kita. Dan taklim yang berjalan di madrasah-madrasah, satu je maksud dia, amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau mana-mana bahagian agama, usaha agama yang berjalan tanpa hakikat ini, tanpa amar ma'ruf nahi anil munkar, maka bahagian agama tersebut akan jauh daripada hakikatnya, akan terpesong daripada maksud yang sebenar.
Saya nak sampaikan pada tuan-tuan dalam sebagai satu amanah pada tuan-tuan. Tuan-tuan faham betul-betul dan sampaikan betul-betul. Kalau kita tinggalkan, setiap daripada kita tinggalkan dakwah infradi, Allah akan wujudkan fitnah-fitnah yang akan berlaku dalam umat yang mana para wali pun tak boleh selesaikan fitnah tersebut. Bila satu orang tu tinggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, Allah akan cabut daripada diri dia sebagai satu hukuman daripada Allah. Allah akan cabut daripada diri dia kemampuan dan kebolehan untuk buat perkara yang baik dan tinggalkan perkara yang munkar. Ini satu balasan hukuman daripada Allah untuk orang yang tinggalkan kerja dakwah. Tinggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Apabila kamu tak halang orang buat kemungkaran, tak ajak orang buat kebaikan, maka Allah akan cabut dalam diri kamu satu hari nanti kamu tak dapat tahan diri kamu daripada buat kemungkaran tersebut. Dan kamu tak ada kekuatan nak buat kebaikan. Inilah asas bagi segala usaha, seluruh usaha. Saya mendapat kekuatan atas perkara ni dengan dalam satu bayan Mulana Taqi Osmani. Dalam satu bayan dia beritahu bahawa infradi dakwah adalah fardu ain atas setiap orang Islam. Mufti Taqi Osmani beritahu dalam satu bayan dia bahawa dakwah infradi ini adalah fardu ain atas setiap orang Islam, bukan fardu kifayah. Dan sebab utama kenapa dakwah infradi adalah fardu ain, sebab utamanya ialah untuk menyempurnakan iman sendiri. Ini keperluan kita sendiri. Iman kita tak akan sempurna tanpa dakwah. Waktu setiap orang kena buat dakwah. Maulana Badr Alam Mirti tulis dalam Terjemahan Sunnah, dalam kitab Terjemahan Sunnah karangannya, kalau satu orang tu dia semayang begitu banyak sehingga dahi kesan sujud pada dahi dia. Dia puasa begitu banyak sehingga bibir dia kering. Dan dia keluarkan zakat dengan istiqamah. Dia kata hanya ini sahaja, menunaikan kefarduan-kefarduan ini sahaja, bukan tanda kesempurnaan iman satu orang. Untuk kesempurnaan iman, tak dapat tidak dia kena buat kerja amar ma'ruf nahi anil munkar. Dia kena ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar. Bahkan ini adalah tanda kewujudan iman seseorang. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kamu buat amar ma'ruf, ajak orang buat baik, cegah buat munkar, ini tanda alamat bahawa dalam diri kamu ada iman. Kalau buat dengan lidah saja itu baru tahap pertengahan. Satu orang yang ajak orang buat baik dan cegah orang buat munkar dengan percakapan dengan lidah dia, ini jihad tahap pertengahan baru. Taghyir, perintah untuk ubah kemungkaran. Satu, ubah dengan tangan. Yang kedua, ubah dengan lidah. Yang ketiga, ubah dengan hati. 3 tahap taghyir Allah perintah dalam hadis. Satunya yang pertengah ialah jihad bil lisan. Itu dipanggil dakwah. Ini adalah jihad yang paling afdal. Kenapa? Kerana setiap orang ada kemampuan untuk dakwah dengan lidah. Setiap orang ada kemampuan untuk dakwah dengan lidah. Inilah jihad yang paling afdal. Saya kena tanya diri saya sendiri bahawa setiap hari berapa orang yang saya dakwah. Bukan melalui bayan, bukan dalam risalah. Saya sendiri pergi jumpa dia, dakwah dia. Berapa orang saya buat macam tu?
Hari ini perkara yang sangat merisaukan, merungsingkan saya. Hari ini umat Islam menjadikan alat-alat benda-benda lain sebagai medium perantaraan untuk menyampaikan dakwah, untuk tazkir, untuk mau'iz, untuk bagi peringatan, untuk bagi dakwah. Dia jadikan alat-alat media-media penulisan atau apa pun, jadikan sebagai perantaraan, sebagai mutabadil, sebagai ganti diri dia untuk sampaikan dakwah. Sedangkan sebagaimana dalam ibadat, kita kena guna badan kita, asalnya guna solat kita kena guna anggota badan kita untuk solat. Begitu juga amar ma'ruf nahi anil munkar, dakwah kita kena guna anggota kita. Allah tidak jadikan perantaraan untuk tazkir bagi orang Islam, melainkan diri orang Islam itu sendiri. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Perintah untuk tazkirlah kepada orang yang beriman. Kita kena buat keputusan bahawa setiap hari dari pagi sampai ke petang sampai ke malam, saya sendiri akan jumpa orang untuk bagi dakwah. Kamu jangan sekali-kali anggap mimbar adalah tempat untuk bagi dakwah. Mimbar adalah hanya tempat untuk ta'aruf, bukan untuk dakwah. Tempat dakwah bukan mimbar. Tempat dakwah ialah di kelab-kelab malam, di pusat-pusat perjudian, di tempat-tempat orang minum arak, orang buat maksiat dan dosa. Itu tempat dakwah, itu medan dakwah, bukan mimbar. Di sana kita kena pergi buat dakwah, bawa mereka kepada masjid. Dakwah orang yang luar masjid dan untuk datang ke masjid. Banyak mana hal-halat, keadaan-keadaan ketidakagamaan, kemungkaran dan fahsyat dan mungkar. Dalam dunia tabligh kita, hanya satu keadaan saja. Itu satu saja keadaan fikir risau kita, ialah kejahilan umat dan kemurtadan umat. Kalau ada siapa-siapa tanya kepada kita berkaitan dengan selain dua perkara ni, maka kami tak sedia untuk mensia-siakan masa kita untuk layan persoalan tersebut. Ada satu orang syekh, satu alim besar datang jumpa saya, tanya, bagaimana, apa keadaan tabligh sekarang? Saya jawab, keadaan kami hanya satu saja hal, bahawa hari ini umat di pinggir kemurtadan, umat dalam kejahilan dan berada di pinggir kemurtadan, dan kami nak fikir macam mana nak selamatkan umat daripada kemurtadan tersebut. Itu saja hal kami. Kalau siapa-siapa datang tanya tentang perkara lain, kami tak ada masa nak jawab semua soalan tu. Nak bincang tentang perkara ni, kita boleh bincang. Macam mana nak selamatkan umat daripada kemurtadan. Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, bila dia sibuk dengan urusan dakwah, ada orang lain datang cakap tentang perkara lain, dia akan jerkah orang tu, tengking dengan kuat. Kau ingat kami tengah buat apa ni? Saya beritahu pada orang alim tadi, kami punya satu hal saja, satu fikir saja, satu kerisauan saja. Macam ada jemaah sana, orang murtad dah, jemaah dah pergi ke tak pergi, sana ada orang murtad, jemaah dah dihantar ke tak hantar, jemaah dia dah, sebelum jemaah dibalik, macam mana nak hantar jemaah lain. Itu je fikir kami. Orang alim tadi bila dengar jawapan saya, dia menangis. Dia menangis dan berkata, saya datang bawa banyak persoalan dan pertanyaan tentang keadaan tabligh semasa tabligh.
Dan saya bawa penyelesaian dia sekali. Saya dah fikirkan macam mana nak selesaikan masalah dalam tabligh. Tapi bila kamu punya jawapan, satu jawapan ini telah memberi jawapan bagi segala persoalan saya. Saya tak ada apa nak cakap lagi dah. Kita sibuk nak bersoal jawab, nak berbahas di antara kita, erat satu sama lain, dan biarkan umat dalam kejahilan dan kemurtadan. Ini satu kita akan kena jawab depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ada satu kisah mana kita akan dapat faham dari kisah ni. Bahawa hari ini kita habiskan tenaga kita, kemampuan kita, kebolehan ilmiah kita, kita habiskan pada benda yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang tak boleh menyelamatkan umat daripada jahannam, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, mereka berdua telah berbahas bahawa satu orang tu sunnah sembahyang menggunakan sehelai kain atau dua helai kain, dua helai pakaian. Yang ni bagi dalil dia ni, bagi dalil dia berbahas tentang mana satu sunnah. Sunnah pakai satu helai pakaian ataupun dua sepasang. Mereka berdua berbahas. Hari ni pun ada macam ni. Kita berbahas satu masalah, satu perkara. Yang ni datang dalil dia, yang tu dalil datangkan dalil dia. Tak habis-habis. Jadi mereka berbahas. Sunnah sembahyang dengan satu pakaian. Satu macam jubah saja. Ataupun dua. Ada kain dengan pakai baju. Sayyidina Umar bin Khattab bila dengar Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab berbahas tentang perkara tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat marah. Dia kata, lepas ni kalau aku dengar lagi kau berbahas tentang perkara ni, aku akan bagi hukuman yang begitu keras atas kamu berdua, sehingga menjadi contoh bagi seluruh umat. Kamu adalah barisan utama, barisan pertama umat ini. Kalau kamu habiskan masa kamu berbahas tentang perkara-perkara furuk seperti ini, sedangkan betapa ramai umat hari ini yang tak tahu fardu pun tak tahu, wajib pun tak tahu, kalimah pun tak tahu, apa akan jadi pada umat? Kalau kamu sibuk nak bergaduh tentang perkara-perkara yang kecil macam ni, sedangkan umat hari ini mahrum, tak tahu tentang perkara-perkara yang fardu yang besar-besar. Kamu dah sahabat Nabi. Kamu punya tanggungjawab. Daripada kamu duduk bergaduh sama-sama kamu gunakan masa kamu daripada duduk berbahas, bergaduh sama sendiri, kamu guna waktu itu untuk ajar umat agama. Jadi hari ini apa yang berlaku, kadang-kadang kita sibuk bergaduh, berbahas dengan satu benda, satu perkara yang tak ada sangkut paut pun tentang kefarduan atau sunnah, atau dapat menyelamatkan satu orang itu daripada neraka Allah, menyebabkan dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Dan habiskan segala masa, tenaga, kebolehan, salahiat ilmiah, semua atas perkara yang tidak memberi kesan yang besar pada umat, faedah yang besar pada umat. Sedangkan ada keperluan yang lebih besar lagi, umat hari ini yang jauh daripada agama, mati dalam kemurtadan, hidup dalam kejahilan. Kita tak gunakan masa untuk selesaikan masalah ini. Dalam 24 jam kehidupan kita, berapa banyak masa yang kita bagi untuk umat awam yang menghabiskan seluruh hidup mereka
kehidupan mereka seharian dan di kelab-kelab malam, di pusat-pusat perjudian, di tempat-tempat maksiat. Berapa banyak kita bagi masa untuk mereka?